Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup penting sebenarnya, dan topik ini juga saya kira cukup relevan dengan perkembangan semasa. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di ruang bicara ialah bagaimana pemulih memulih. Mungkin ramai juga yang ingin tahu maksud pemulih. Pemulih ialah pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi ataupun pemulih. Dan bila kita bercakap tentang pakej rangsangan ekonomi ini, mungkin ramai juga yang sudah pun mengetahui bahawa bermula krisis kesihatan pada bulan Mac 2020, kerajaan sudah pun memperkenalkan sebenarnya 8 pakej rangsangan ekonomi. 4 pakej diperkenalkan pada tahun 2020, iaitu pakej prihatin, di mana peruntukannya ialah sebanyak 250 bilion ringgit, dan kemudiannya kerajaan juga memperkenalkan pakej prihatin PKS dengan peruntukan sebanyak 10 bilion ringgit. Penjana juga diperkenalkan ketika itu dengan jumlah peruntukan 35 bilion ringgit, dan kemudiannya kita prihatin dengan peruntukan sebanyak 10 bilion ringgit. Dan kemudiannya pada tahun 2021, 4 lagi pakej rangsangan ekonomi diperkenalkan oleh kerajaan, iaitu Permai dengan nilai 15 bilion ringgit, dan kemudiannya Pemerkasa dengan peruntukan 20 bilion ringgit, dan pemerkasa tambahan diperkenalkan juga oleh kerajaan dengan peruntukan sebanyak 40 bilion ringgit, dan akhir sekali pemulih dengan peruntukan sebanyak 150 bilion ringgit. Jadi inilah langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan dalam usaha untuk memberi nafas kepada perkembangan ekonomi negara. Jadi inilah topik yang akan kita bincangkan bersama dengan dua tetamu yang cukup hebat sebenarnya, yang sudah pun bersiap sedia di kemudahan StreamYard kami. Jadi kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Madya Dr. Aida Idris, yang merupakan pensyarah keusahawanan di Fakulti Perniagaan dan Perakaunan Universiti Malaya. Assalamualaikum Prof. Warahmatullah. Hey, Assalamualaikum Prof. Ya, apa khabar Cik Syarkawi? Baik, Alhamdulillah. Prof sihat ya? Ya, Alhamdulillah. Beginilah cabaran-cabaran PKP dan sebagainya. Betul, dan inilah pertama kali juga saya gembira kerana akhirnya dapat juga bersama dengan Profesor Madya Dr. Aida di program Ruang Bicara ini. Jadi jutaan terima kasih banyak-banyak daripada saya secara peribadi. Baik, Prof. Madya Dr. Aida, kita ada juga seorang lagi tetamu yang cukup hebat sebenarnya. Jadi kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Azali Muhammad, yang merupakan pensyarah di Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Universiti Putra Malaysia. Jadi Datuk, apa khabar? Syukur Alhamdulillah. Datuk Syarkawi, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Datuk pun sihat ya? InsyaAllah. Walaupun terkurung. Baiklah, mungkin ialah ladies first. Kita mula dulu dengan pandangan dan juga pendapat Profesor Madya Dr. Aida Idris lah. Bila kita bercakap tentang pakej rangsangan ekonomi pemulih itu sendiri. Jadi pandangan peribadi Dr. Aida sendiri, apakah itu sebenarnya merupakan satu pakej rangsangan yang mungkin memberikan satu nafas yang segar sebenarnya dalam industri ataupun dalam situasi ekonomi semasa, Dr. Aida? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cik Saudara Syarkawi, rakan panel Datuk Profesor Dr. Azali Muhammad dan penonton ruang bicara malam ini ya. Terima kasih atas soalan yang diberi tadi. Sebagai mukadimah lah ya, untuk membuka bicara. Pandangan kasar saya secara am terhadap permulih ni ada dua perspektif ya. Yang pertama, saya melihat pemulih ini sebagai satu pakej yang melengkapkan Pelan Pemulihan Negara atau PPN. Seperti yang kita tahu, PPN telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 15 Jun ya, yang lepas, dan genap 2 minggu selepas itu beliau telah melancarkan pakej pemulih. Jadi kalau kita lihat dari segi isi dia tu, kandungan dia tu,
pemulih dan PPN dia saling melengkapi ya. Contohnya PPN itu disandarkan kepada faktor-faktor kesihatan. Ada 3 faktor kesihatan seperti yang kita ketahui. Kita ada kadar jangkitan ya, jangkitan harian. Kemudian kita ada penggunaan katil di ward ICU dan kita ada juga kadar vaksinasi dalam kalangan populasi. Jadi kalau kita lihat dalam pakej pemulih itu sendiri, kita dapati ada 3 fokus kan. Yang pertamanya ialah meneruskan agenda prihatin rakyat. Yang kedua menyokong perniagaan dan yang ketiganya adalah meningkatkan vaksinasi. Jadi kalau kita bandingkan antara kedua-dua ini, kita akan dapati keselarian ataupun konsistensi ya antara PPN, Pelan Pemulihan Negara itu dengan pakej pemulih itu sendiri. So itu dari satu perspektif lah. Perspektif yang keduanya, saya melihat pemulih ini adalah sebagai satu kesinambungan kepada package-package ya, ke semua package-package yang telah dilancarkan sebelum ini. Yang saudara Syarkawi sendiri sebutkan tadi ya, kita bermula dengan prihatin, kemudian disusuli dengan prihatin plus yang khusus untuk KS, dan kita ada penjana. Kemudian kita ada belanjawan 2021, Permai, Permekasa, Permekasa Plus, dan yang terkininya adalah pemulih. Jadi pemulih ini saya juga lihat dari perspektif lain, dia meneruskan keberkesanan ya, ataupun usaha-usaha pencapaian-pencapaian yang telah dilaksanakan dalam package-package yang telah dilancarkan sebelum ini. Kerana kalau kita tidak ada pemulih pada waktu ini, usaha-usaha itu tidak akan dapat diteruskan sehingga tamat fasa pemulihan, iaitu fasa 4 insya-Allah pada tahun ini. Baik, cuba kita juga dapatkan pandangan berkaitan dengan isu yang sama ini dari Datuk Dr. Azali sendiri. Mungkin Datuk Dr. Azali juga ada pandangan dan juga pendirian yang tersendiri bila kita bercakap tentang segala pakej-pakej rangsangan ekonomi yang telah pun diperkenalkan oleh kerajaan, dan yang terakhir seperti mana yang disebut oleh Dr. Aida tadi adalah pemulih itu sendiri. Jadi apakah Datuk melihat bahawa ini merupakan langkah-langkah positif yang dilakukan oleh kerajaan dalam usaha menghidupkan semula bukan saja dari segi keselamatan rakyat, tetapi mengimbangi di antara keselamatan kesihatan rakyat dan juga perkembangan ataupun menghidupkan semula sektor ekonomi itu secara keseluruhannya. Jadi mungkin Datuk ada pandangan itu sendiri dalam soal ini. Terima kasih Datuk Syarkawi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih mengundang saya lagi untuk tajuk yang hampir-hampir sama dalam ruangan bicara ini. Dan juga rakan panel saya telah memberikan naratif yang begitu jelas tadi. Betul. Dan juga pengenalan program-program pemulihan, pakej rangsangan daripada mula sampai akhir tadi. Jadi saya memang ternanti-nanti sebenarnya. Sebenarnya kalau kita melihat dalam menyelesaikan beberapa isu ni, terutama isu yang begitu besar, krisis kesihatan, krisis ekonomi, krisis dan satu lagi ni yang agak luar biasa sedikitlah, krisis politik. Tapi walau bagaimanapun kita tumpukan pada 2 krisis ni. Tapi saya dapati pemulih ni satu bentuk pelan yang serampang 2 mata, terlalu amat fokus kepada menyelesaikan isu kesihatan rakyat, negara, dan akhirnya memulihkan ekonomi. So dia berjalan serentak. Kalau sebelum ini pakej-pakej tu tersasar, perhatian tu menyasarkan kepada kumpulan tertentu, sasaran tertentu. Tapi yang menariknya pemulih ini ialah dia menyasarkan kepada isu kesihatan. Dalam bisnes kata, what is the core business? Ini adalah satu teras yang penting, selesaikan isu kesihatan. Sebab kalau kita baca banyak kajian-kajian di luar negara pun, pandangan-pandangan institusi penyelidikan dalam mengatasi masalah pandemik COVID ini, banyak isu-isu yang diutarakan, kita menyelesaikan dahulu perkara-perkara yang menjadi asas pokok dia. Pokok dia menyelesaikan isu pandemik COVID ini. Dan walaupun berpasal seperti Dr. Aida kata tadi, seperti yang dilanjutkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri,
Ada pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4. Tapi indikator yang digunakan itu berasaskan indikator kesihatan. Kesihatan, ya. Kesihatan. Kemudian dia menyasarkan keterbukaan dari segi sektor-sektor ekonomi berdasarkan indikator-indikator kesihatan. Walaupun saya sedikit confused, tapi yang satu kan, Datuk Syarkawi kan, sayangnya kan, pemulih ini tidak diberikan suatu yang diwar-warkan dengan secara tertib. Saya dapati pemulih ini bagus. Saya telah baca, mengambil masa juga membaca website MAS untuk memahami pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4 ni. Tapi sayang, maklumat tu tidak disampaikan, dia dah setahun, sebulan lebih dilancarkan, tak silap saya. Tapi itu tidak diwar-warkan dengan berfokus. Jadi saya pun hampir kabur mula-mula. Because terlalu banyak pelan-pelan ransangan yang telah pun dilaksanakan oleh kerajaan, tetapi dengan berbagai-bagai nama. Ini pun satu masalah juga. Jadi saya harap pemulih ini betul-betul lah satu plan yang akhirnya boleh mengatasi krisis kesihatan kita, masalah kesihatan negara dan masa pandemik COVID, dan masa yang sama ialah mengembalikan balik operasi ekonomi negara kita ke landasan yang insya-Allah nak segera kembali normal tu. Mengambil masa Datuk Syarkawi. Betul. Okey, menarik. Menarik apa yang Prof Datuk lontarkan. Jadi mungkin juga saya dapatkan respon daripada apa yang disebut oleh Datuk. Mungkin kalau kita bercakap tentang pemulih itu, Dr. Aida, macam Datuk katakan bahawa ianya mungkin tidak war-warkan dengan begitu jelas kepada rakyat. Tetapi mungkin Dr. Aida ada pandangan yang tersendiri, dan kemudiannya kita kaitkan juga dengan pelan pemulihan negara ataupun PPN itu sendiri. Jadi mungkin ada komen daripada Dr. Aida berkaitan dengan apa yang disebut oleh Datuk Dr. Azali sebentar tadi. Doktor? Dari satu segi ada kebenarannya, terutama untuk apa yang disebut oleh Profesor Azali tadi, terutamanya untuk mereka yang mungkin berada di kawasan-kawasan luar bandar atau kawasan-kawasan pedalaman. Saya sendiri melalui kajian-kajian ataupun penyelidikan yang pernah dijalankan bersama-sama rakan pasukan di Universiti Malaya, memang kita selalu dapati kalau dalam kalangan masyarakat di kawasan pedalaman, di luar bandar, mereka memang perlu lebih usaha dilakukan oleh pihak kerajaan, agensi kerajaan, pemimpin-pemimpin masyarakat untuk memberi penerangan, memberi kesedaran dalam kalangan masyarakat dari kelompok tersebut. Tetapi di masa yang sama saya juga berpendapat bahawa terutama dalam zaman digital ini, ekonomi digital dan zaman digital ini, maklumat itu memang sentiasa berada di hujung jari. Dan saya amat mengharapkan terutamanya golongan muda yang berada di bandar, golongan graduan, mahasiswa dan sebagainya yang terpelajar, perlu mengubah minda ataupun mengubah attitude di mana mereka sentiasa disuapkan dengan maklumat, disuapkan dengan program, disuap dan menunggu sahaja dengan dengan menadah pinggan untuk diletakkan makanan di situ dan sebagainya. Jadi saya mengharap supaya dalam kelompok-kelompok orang muda yang berpelajaran ini kena carilah maklumat, itu perlu dicari. Kerana sekarang ini seperti yang saya sebutkan tadi, zaman digital, maklumat, segala macam jenis maklumat berada di hujung jari. Jadi untuk mereka yang berada di bandar, yang berada dalam kelompok yang terpelajar, ini memang tidak ada alasan kalau mereka tak mengetahui apa yang berlaku. Sebelum saya dapat pandangan daripada Prof Datuk, barangkali menarik kalau saya tanya dulu kepada Dr. Aida sendiri, kerana Dr. Aida yang kaitkan tadi tentang pemulih dengan pelan
pemulihan negara ataupun PPN. Dan ini juga satu isu yang cukup penting sebenarnya. Secara peribadi, apakah Dr. Aida melihat bahawa setakat ini PPN berjalan dengan begitu lancar dan telah mengikut landasan-landasan yang ditargetkan itu ataupun yang dihajatkan itu sebenarnya? Ya. Ada yang kita telah mencapai sasaran ataupun melebihi sasaran sebenarnya, dan ada juga dalam aspek-aspek tertentu yang memang kita masih lagi struggle ya untuk mencapai apa yang kita ingini. Contohnya kalau kita lihat dalam PPN itu sendiri, kalau kita lihat nilai ambang yang pertama, iaitu untuk menurunkan kadar jangkitan harian kepada bawah 4,000 kes sehari menjelang Ogos. Menjelang hujung Julai masuk ke bulan Ogos ini, sepatutnya sasaran kita kes jangkitan harian sudah berada di bawah nilai ambang 4,000. Dan malangnya seperti yang kita tahu, itu memang nampaknya lebih agak jauh lagi jauh lagi lah sasaran tu untuk kita capai. Tetapi di masa yang sama, saya rasa satu pencapaian kita yang sangat membanggakan dan memberi kita harapan ataupun keyakinan bahawa pelan ini insya-Allah akan berjaya juga akhirnya adalah kadar vaksinasi kita. Kalau kita lihat usaha-usaha yang dibuat secara integrated, that whole of society approach, satu pendekatan yang dipanggil whole of society yang membawa kerajaan pusat, kerajaan negeri, sektor awam, sektor swasta, PPV bergerak dan sebagainya. Dan alhamdulillah, kalau tak silap saya, dalam 7 hari yang lepas, dalam seminggu yang lepas, maknanya 7 hari berturut-turut, kita telah mencapai kadar vaksinasi ataupun jumlah vaksinasi melebihi 500,000 dos sehari. So ini satu yang amat membanggakan, amat memberi kita harapan. I think we hope lah Syarkawi dalam situasi ini, and perkara ini terutama dalam pencapaian kita dalam kadar vaksinasi ini memang sesuatu yang kita perlukan lah pada masa ini. Okey, saya lihat tadi Datuk Dr. Azali tersenyum saja bila mendengar apa yang disebut oleh Dr. Aida. Dan barangkali bila kita bercakap tentang nilai ambang yang menjadi target kita pada bulan Ogos ini, bila kita bercakap tentang pandemik COVID-19 ini dari segi vaksinasinya, kita mengharapkan bahawa nilai ambang ini akan turun bawah 4,000 seperti apa yang Dr. Aida sebut, dan itu juga telah pun diketahui oleh umum. Tetapi nampaknya untuk mencapai target itu, kalau dilihat kepada apa yang berlaku hari ini pun dilihat agak sukar dan sebagainya. Di mana kelemahan kita sebenarnya? Apakah mungkin juga dari segi program vaksinasi PIK ataupun PICK itu sendiri mungkin ada kelemahan-kelemahan yang perlu diberi perhatian serius oleh kerajaan sebenarnya. Datuk? Saya melihat dari sudut lain, Datuk Syarkawi, kan? Ya. Saya rasa oleh kerana lagi terbuka kemudahan-kemudahan untuk membuat pemeriksaan, berbanding dengan pada peringkat awal mungkin agak kita, kalau saya pun terpaksa pergi ke private clinic untuk membuat pemeriksaan. Tapi sekarang dah lagi terbuka banyak pusat-pusat. Jadi mungkin itu dia telah menjadi angka itu agak walaupun membimbangkan, memang membimbangkan. Tetapi alhamdulillah ada juga dari segi yang positif kita lihat beberapa state, negeri-negeri yang saya rasa kalau lihat pasar tadi, mereka telah melepasi pasar 1 dan kemungkinan berada dalam pasar 2. Jadi dalam keadaan kegusaran, ada juga negeri-negeri yang telah pun berada dalam pasar 2 berasaskan 3 indikator yang Dr. Aida sebutkan tadi. Jadi satu aspek betul. Tapi kalau untuk melihat national level, angka yang berbelas ribu memang mengerikan. Tapi kalau kita bagi pecahkan ikut state, saya rasa ada negeri-negeri
yang menunjukkan peningkatan. Ya, tapi kalau kita lihat jangan bandingkan Perlis dengan Selangor. Ya, berbanding dengan kepadatan penduduk, bilangan penduduk dengan pusat pemeriksaannya. Ya, jadi baik itu saya jangka pemulih ni yang berfasa ni amat menarik kerana dia tersasar mengikut negeri, mengikut sektor dan pembukaan sektor ekonomi pun mengikut pencapaian indikator ambang tadi. Tapi kalau untuk satu negara memanglah semua tak lepas. Ya. Itu yang kerisauan Dr. Aida tadi mungkin ada memanglah ada peringkat nasional. Betul. Ya, di peringkat negeri saya rasa wilayah Persekutuan Labuan, Sarawak, Perlis menunjukkan tanda-tanda yang baik ya. Kalau tidak silap saya baru tengok internet petang tadi supaya dapat bercakap lah berdasarkan fakta ni. Ya. Dan satu lagi tadi, Dr. Aida ada menyebut negara kita adalah satu negara. Kalau tidak silap saya tadi, Menteri Penyelaras vaksin ada membuat statement tadi masa menerima vaksin daripada kerajaan Britain menyatakan, saya mohon maaf, dia bercakap bahasa Inggeris, saya translate lah ni. Negara kita merupakan negara yang tertinggi di dunia dari segi kadar dalam masa yang terdekat ni, kadar penerima vaksin penerima vaksin Jadi kalau saya boleh bagi angka sikit yang positif lah untuk menyenangkan hati kita Datuk Syarkawi kan. Sehingga tengah hari tadi saya rasa yang telah dapat 2 dos hampir 7 juta lebih sikit, merangkumi 22% populasi. Tapi target dalam pemulih lah 60% kan. Dan yang telah mendapat sekurang-kurangnya 1 dos dah hampir 14 juta lebih sikit. Ini agak peratusan yang menarik. Dan kalau kita bandingkan dengan negara UK, saya tengok dalam website NHS UK, mereka telah yang dapat 2 dos telah melebihi 57%. Jadi telah kalau ikut ambang ni 60% populasi menerima 2 suntikan. InsyaAllah saya rasa sebab itu saya tertarik dengan pemulih ni. Sebab dia menyasarkan isu kesihatan baru membuka sektor ekonomi. Okey, itu pandangan yang menarik. Baik, Dr. Aida, kita tinggalkan dulu fasa yang pertama ini, iaitu tumpuan kepada kesihatan. Mungkin dari segi sektor ekonomi juga. Apakah Dr. Aida melihat bahawa mana sektor-sektor yang mungkin diberi perhatian yang serius dalam usaha untuk memacu pertumbuhan ekonomi negara pasca COVID-19 ini? Baik, terima kasih Saudara Syarkawi. Saya merasakan bahawa negara kita masih lagi akan dipacu, secara amnya masih lagi akan dipacu oleh sektor-sektor yang sama, ya, sektor-sektor utama yang sama, yang sememangnya telah lama memacu pertumbuhan ekonomi di negara kita. Secara khususnya kita lihat di hujung tahun 2019, sebelum pandemik COVID-19 ni melanda negara kita, kita telah mendapati bahawa sektor perkhidmatan menyumbang 57.7% kepada KDNK negara. Pembuatan, sektor pembuatan 22.3%. Dan pertanian yang ketiganya 7.1%. Jadi saya menjangkakan, terutama sekali apabila kita melihat kepada pencapaian ketiga-tiga sektor ini dalam suku pertama tahun ini, Jadi kalau kita bandingkan apa yang berlaku dengan pra-pandemik dengan data-data terkini, iaitu daripada suku pertama tahun ini, contohnya pembuatannya mencatatkan pertumbuhan 6.6%. So positif 6.6%. Pertanian juga positif, walaupun kecil pertumbuhannya, tetapi pertumbuhan 0.4%, tapi kita rasa teruja juga kerana dia mencatatkan pertumbuhan positif. Dan kalau kita lihat perkhidmatan, walaupun negatif, negatif 2.3%, tapi kalau kita bandingkan dengan suku sebelumnya, negatif 4.8%,
kita dapati bahawa peratus penguncupan itu semakin kurang, semakin kecil. Okey. Jadi trend ini semua pada saya dia menunjukkan bahawa kita berada di landasan yang betul dan gradually beransur-ansur kita akan dapat berjaya memulihkan ekonomi negara. Cumanya walaupun kita biasa menggunakan sektor-sektor seperti itulah, seperti perkhidmatan, pembinaan, pertanian, pelombongan dan sebagainya untuk menggambarkan sumbangan mereka kepada KDNK negara, saya rasa kita tidak boleh juga melupakan sektor-sektor yang lebih asas, sektor perkhidmatan yang lebih asas, contohnya utilities dan infrastruktur. Ini biasa kalau selalunya kalau orang bercakap tentang pembuatan, tentang perkhidmatan seperti pelancongan, seperti peruncitan, seolah-olah kita boleh menjual, memasar dan menjualkan produk dan perkhidmatan kita itu tanpa adanya sokongan sektor-sektor yang lebih asas seperti utilities dan infrastruktur. Jadi bekalan elektrik, bekalan air bersih yang tidak tercemar. Kemudian kita sekarang sudah ada utility yang ketiga, iaitu internet. Akses to internet sudah dianggap sebagai utility ketiga. Begitu juga dengan infrastruktur fizikal, seperti lebuh raya, kereta api, pelabuhan, perkapalan, industri penerbangan dan sebagainya, supaya kita dapat menghubungkan golongan peniaga ataupun usahawan PKS dari kawasan pedalaman ke kawasan-kawasan bandar. Itu memerlukan jaringan-jaringan infrastruktur fizikal dan utility asas seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi walaupun kita boleh mengatakan pembuatan perkilangan menyumbang sekian-sekian, perkhidmatan, pelancongan, pertanian, kelapa sawit sekian-sekian, tapi pada dasarnya, pada asasnya semua sektor ini perlu disokong oleh sektor-sektor yang lebih asas, iaitu utility dan infrastruktur. Bila Dr. Aida menyentuh tentang infrastruktur, ini pun satu isu yang saya kira cukup penting sebenarnya. Sebelum saya dapatkan pandangan pada Datuk, barangkali Dr. Aida, apakah sebenarnya dalam situasi sekarang ini, bila kita bercakap tentang infrastruktur itu sendiri, apakah kita memerlukan infrastruktur berskala besar? Apakah ianya masih relevan sebenarnya ketika ini? Ya, pada saya ia kekal relevan selagi ia meletakkan kepentingan nasional dan keperluan rakyat sebagai asas terms and conditions of the agreement. Saya merujuk kepada projek-projek mega yang memerlukan penglibatan daripada syarikat-syarikat asing, contohnya. Jadi apabila ada penglibatan daripada pihak luar ataupun syarikat asing, maka terms and conditions of the agreement, terms and conditions of the contract itu, kerajaan serta agensi-agensi yang mewakili kerajaan perlu meletakkan kepentingan nasional dan keperluan rakyat, pengguna domestik sebagai asas untuk terms and conditions of the agreement. Saya bagi contoh yang mungkin paling mudah difahami lah, dari segi route. Kalau kita bercakap tentang projek lebuh raya ataupun mungkin projek kereta api laju dan sebagainya, dari segi route dia tu ataupun dia punya perhentian, stops, all the different stops yang menghubungkan destinasi-destinasi tertentu, adakah dia mengisi keperluan masyarakat tempatan ataupun pengguna-pengguna domestik, terutamanya yang dari luar bandar? Begitu juga dengan formula untuk pricing, dia punya pricing formula. Siapa yang digunakan sebagai benchmark untuk calculate ticket prices? Kalau kereta api ada tiket, kan?
Jadi harga-harga tiket tu siapa yang sebenarnya digunakan sebagai benchmark untuk mengira kesesuaian harga-harga tiket? Adakah pengguna tempatan, adakah B40 yang ataupun usahawan-usahawan dari luar bandar yang ingin memasarkan produk-produk mereka di kawasan bandar, ataupun pelancong asing semata-mata, ya. Jadi kalau kita meletakkan pelancong asing sebagai benchmark kita untuk calculate ticket prices untuk pengguna-pengguna kereta api, dan dia tidak memenuhi keperluan rakyat, dia tidak meletakkan kepentingan nasional sebagai asas terms and conditions of the agreement, Cik Kauni. Okey, semakin menarik sebenarnya perbincangan ini, dan banyak lagi isu yang ingin saya bangkitkan, tapi seperti biasalah kita diarah Dr. Aidam dan juga Datuk Dr. Azali untuk berehat seketika, tetapi saya ingin melihat kedua-dua anda kembali semula sebentar saja lagi. Jangan ke mana-mana kerana kita hanya akan berehat seketika, dan kepada anda juga jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda, tentunya mana lagi, Bernama TV. Kita jumpa lagi. Terdapat 6 langkah yang perlu anda ikuti untuk memastikan proses suntikan vaksin berjalan lancar. Pastikan anda telah memuat turun, mengaktifkan dan mengemaskini maklumat peribadi di dalam aplikasi MySejahtera. Jawab semua soalan penilaian kesihatan. Baca dan fahami maklumat vaksin COVID-19 dan borang persetujuan suntikan vaksin COVID-19 di MySejahtera. Anda perlu menandatangani borang tersebut di hadapan petugas kesihatan. Datang ke lokasi pusat pemberian vaksin PPV pada tarikh dan masa yang ditetapkan. Bawa kad pengenalan dan telefon bimbit mengandungi aplikasi MySejahtera yang telah diaktifkan. Pakai pakaian yang sesuai untuk memudahkan suntikan, iaitu berlengan pendek atau berlengan panjang yang longgar dan boleh dilipat ke pangkal lengan. Lindung diri, lindung semua. Ini Mat. Dia seorang pekerja yang baru. Sebagai seorang pekerja baru, Mat sepatutnya menunjukkan sifat integriti yang bagus. Tetapi akibat hasutan rakan sekerja, Mat kurang accountability. Salah tu. Mujolah ada pekerja lain yang sudi menegur si Mat ni. Macam ni baru betul. Kita seharusnya mengamalkan sifat integriti ini bukan sahaja ketika bekerja, malah di sepanjang kehidupan harian kita. Janganlah kita menjadi seorang pekerja yang suka melengah-lengahkan masa, berjalan ke sana ke sini ketika waktu kerja, kurang bersemangat ketika menjalankan tugas dan mengambil rasuah. Seharusnya, jadilah seorang pekerja yang bersemangat, jujur, amanah, menepati masa, sentiasa berdaya saing dan sentiasa berfikiran positif. Tak kiralah pekerja swasta maupun kaki tangan awam, jadikan sifat integriti satu amalan. Mari bersama jadikan Malaysia dikenali kerana integritinya dan bukan rasuahnya. Terima kasih banyak-banyak kerana anda masih lagi bersama kami di Ruang Bicara ini. Kita bercakap tentang isu yang cukup current ataupun cukup penting sebenarnya, iaitu bagaimana memulih. Dan tentunya lah kita masih lagi bersama dengan dua tetamu hebat, iaitu yang berbahagia Profesor Madya Dr. Aida Idris, iaitu pensyarah keusahawanan di Fakulti Perniagaan dan Perakanan Universiti Melaya, dan kita juga tentunya masih lagi bersama dengan yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Azali Muhammad, iaitu pensyarah di Sekolah Perniagaan dan Ekonomi di Universiti Putra Malaysia. Baik, kita nak dapat pandangan daripada yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Azali sendiri. Kalau kita lihat apa yang terkandung dalam pemulih Datuk, pemberian wang tunai kepada rakyat
ini diberikan melalui apa yang disebut sebagai bantuan prihatin rakyat, bantuan khas COVID-19, bantuan kehilangan pendapatan, allowance mencari pekerjaan dan lain lagi. Jadi apakah Datuk melihat ini sebenarnya memberi impak ataupun kesan yang cukup positif dalam usaha untuk membantu rakyat yang ketika ini sebenarnya sedang menghadapi satu situasi yang cukup mencabar disebabkan oleh pandemik COVID-19 dan juga senario ekonomi yang semakin mencabar. Datuk. Okey, terima kasih sekali lagi Datuk Syarkawi. Saya rasa semua pelan-pelan suntikan berbentuk tunai ini, kebanyakannya kepada kumpulan-kumpulan yang tersasar ataupun sektor-sektor yang bersasar tadi, dia hanya merupakan satu pelan jangka masa pendek. Dan dia tidak boleh sustain, tidak boleh bertahan lama untuk satu masa yang panjang, sebab saya percaya bahawa akhirnya kerajaan terpaksa melahirkan menjana satu lagi pelan yang boleh menjadikan ekonomi itu bergerak dalam jangka masa panjang. Tapi untuk jangka masa pendek, bantuan-bantuan suntikan tunai seperti yang dinyatakan oleh Datuk Syarkawi tadi amat penting kepada golongan-golongan yang dinyatakan yang telah pun menerima manfaatnya itu, kerana dia boleh membantu golongan-golongan tersebut untuk keperluan-keperluan asas, keperluan-keperluan harian yang saya kira kalau mereka mendapat sejumlah itu yang diberikan, mereka membelanjakan 100% untuk keperluan asas. Dah tidak ada masa lagi untuk buat simpanan ataupun pelaburan. Jadi masa yang sama, bila kita boleh bayangkan ekonomi ini macam satu enjin kereta. Dia memerlukan satu macam minyak pelincir dalam enjin kereta tu, minyak enjin kita tu, untuk membantu keliciran, kelajuan, kelancaran pergerakan enjin. Jadi kalau minyak enjin kereta tadi tidak ada, mungkin rosaklah enjin tu. Jadi kita tak boleh membiarkan ekonomi kita stagnan sebegitu, terdiam seketika. Jadi suntikan tunai ini akhirnya dia akan memberi kesan apa yang dipanggil multiplier effect, kesan pengganda kepada ekonomi. Jadi akan ada sektor yang katakan sektor peruncitan, membantu sektor peruncitan bergerak dalam sistem yang mungkin tidak boleh beroperasi sepenuhnya, tapi sekurang-kurangnya ekonomi secara sektor peruncitan misalnya tadi boleh bergerak untuk membantu pertumbuhan ekonomi. Jadi saya kira apa yang diutarakan soalan oleh Datuk Syarkawi tadi betul. Untuk jangka masa pendek, tapi untuk jangka masa panjang saya begitu ragulah ekonomi boleh bertahan dalam jangka masa 2 atau 3 tahun lagi dengan keadaan package suntikan jangka masa pendek ini. Mungkin Dr. Aida, mungkin anda juga ada pandangan yang tersendiri berkaitan dengan isu ini. Sebelum kita dapatkan pandangan Dr. Aida juga tentang golongan ataupun IKS, yang sektor IKS ini yang juga dikatakan sedang menghadapi satu suasana yang tidak menentu sebenarnya, dan mungkin juga dikatakan bahawa pakej rangsangan pemulih ini juga memberi tumpuan kepada golongan mereka yang terlibat dalam IKS. Jadi pandangan Dr. Aida dalam isu ini. Seperti yang kita tahu, yang saya sebutkan juga tadi, dari satu perspektif pemulih ini adalah kesinambungan pada beberapa pakej ransangan yang telah pun dilaksanakan oleh kerajaan sebelum ini. Jadi kita dapati elemen-elemen yang sama berada dalam pakej pemulih ini seperti yang telah dilaksanakan sebelum ini. Contohnya pembiayaan dari segi grant, matching grant. Kalau untuk PKS saya fokus kepada PKS bukan kepada individu Jadi kalau untuk PKS kita ada pembiayaan, ada matching grant, kita ada wage subsidi upah. Kemudian kita ada untuk micro enterprise, micro credit, kita ada micro credit tambahan 1.1 bilion dan sebagainya. Kita ada one off RM3,000 kepada 5,300 agensi pelancongan contohnya. Kemudian ada diskaun bil elektrik sebanyak 10% sehingga bulan Disember untuk
PKS yang berkait dengan sektor hospitality. Dan kita juga ada moratorium. Ini memang juga satu topik yang hangatlah, moratorium ni. Jadi kalau kita ambil kesemua elemen ini secara keseluruhan, ia membantu, serba sedikit membantu meredakan tekanan ke atas aliran tunai. Sebab untuk PKS ni, dia punya masalah dia yang utama, seperti yang kita semua sedia maklum, memang masalah utama dia adalah dari segi aliran tunai. Tak cukup cash, tak cukup tunai, wang tunai untuk membayar gaji, untuk membayar sewa kedai, hutang bank dan sebagainya. Jadi elemen-elemen ataupun bantuan-bantuan yang ada dalam pemulih, seperti juga apa yang ada dalam package sebelum ini, saya fikir sedikit sebanyak dapat meredakan tekanan ke atas aliran tunai PKS. Okey, sesuatu yang menarik juga. Selepas mengumumkan package rancangan pemulih ini, kerajaan juga mengumumkan apa yang disebut sebagai Majlis Pemulihan Negara, dan ianya dianggotai oleh tokoh-tokoh ekonomi yang sudah pun ada nama besar sebenarnya dalam bidang ekonomi, antaranya ialah Tan Sri Azman Mokhtar, ada juga dalam majlis ini ialah Tan Sri Tony Fernandez. Jadi pandangan Datuk, apakah ini satu keputusan yang tepat dibuat oleh kerajaan menubuhkan Majlis Pemulihan Negara ini, kerana mereka memerlukan sebenarnya feedback, sumbangan daripada tokoh-tokoh ini dalam usaha untuk memberikan idea-idea menarik, cadangan-cadangan yang lebih hebat sebenarnya dalam usaha untuk melaksanakan apa yang kita sebut sebagai program negara ini sendiri secara keseluruhannya, iaitu Pelan Pemulihan Negara ataupun PPN itu sendiri. Datuk. Okey, saya harap pandangan saya ini diambil dasar yang positif, ya. Kalau ada kelainan perselisihan pendapat, kita akur, mana yang baik kita terima. Tapi saya rasa Majlis Pemulihan Negara ni untuk menggantikan jawatankuasa khas Kabinet, yang juga akhirnya difungsikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Dan ahli-ahli yang dicadangkan saya rasa memang hebat-hebat. Itu saya akur. Dan saya rasa insya-Allah input-input pandangan yang mereka bagi nanti kepada majlis ini akan memberi satu suntikan idea yang baru. Tapi yang penting kali idea-idea daripada pihak industri. Jadi saya bersetuju dengan tertubuhnya majlis ini jika perkara-perkara berikut diperhatikan. Yang pertama, kita tahu bahawa pakar-pakar ni sibuk. Ahli-ahli yang hebat ni sibuk. Jadi kita tidak mahu masa mengambil terlalu lama untuk membuat penjelasan dan sebagainya, ya, untuk sampai kepada rakyat memahami apa majlis ni buat. Itu satu hal. Yang kedua, tidak melibatkan kos, ya, kos yang besar. Kalau boleh online dan sebagainya, mengurangkan kos operasi, bagi saya alhamdulillah, ya. Dan yang ketiga, saya percaya bahawa kalau majlis ini pun ditubuhkan, kalau boleh sekali-sekala tu tunjuklah live kepada rakyat apa yang mereka bincangkan, apakah bentuk-bentuk input yang lagi hebat daripada jawatankuasa khas Kabinet tadi. Jadi kita menanti-nantikanlah input-input dari pihak industri dan orang-orang yang berpengalaman ini, tetapi asalkan satu, tidak memberikan tekanan birokrasi, tambahan birokrasi kepada proses membuat keputusan. Yang kedua, jangan melibatkan kos tambahan. Dan yang ketiga ialah supaya masa tidak mengekang membuat keputusan. Sebab mengumpulkan mereka untuk bermesyuarat walaupun online dan sebagainya. Tapi ini ada tiga perkara yang perlu kita lihat. Dari segi efisiensi, keberkesanannya akhirnya. Walaupun dia dicadangkan dan sebagainya, akhirnya jatuh juga kepada pihak kerajaan juga untuk melaksanakannya. Itu pandangan saya lah. Itu pandangan daripada Datuk. Bagaimana pula pandangan daripada Dr. Aida sendiri tentang penubuhan Majlis Pemulihan Negara ini, Dr. Aida? Pandangan yang tersendiri daripada anda pula, mungkin dari aspek yang berbeza. Kita kongsikan bersama. Ya, saya melihatnya sebagai mungkin sebahagian dari usaha untuk mengambil pendekatan whole of society itu, ya.
Kalau kita lihat whole of society approach itu boleh dilaksanakan untuk vaksinasi, program vaksinasi yang sedang berlangsung sekarang ini, maka mungkin whole of society juga pendekatan yang sama juga digunakan dalam pembentukan Majlis Pemulihan Negara ini. Ia memberi elemen inclusiveness, inclusivity. Jadi maksud saya pandangan, pandangan, feedback, input itu datang dari pelbagai pihak, dan apabila melibatkan tokoh-tokoh ternama dalam pelbagai industri yang berbeza, maka perspektif yang dapat digarap juga pelbagai, kerana ia mewakili sektor-sektor yang berbeza. Satu lagi yang saya nampak, dan ini berkait rapat dengan apa yang Profesor Azali cakap tadi, berkenaan dengan jangka pendek, jangka panjang tadi, Prof Azali, I think he was very right when he said that kebanyakan daripada elemen yang berada ataupun bantuan-bantuan yang ada dalam pakej-pakej rancangan kita bersifat jangka pendek. Jadi kerajaan saya fikir juga sedar tentang hakikat ini, dan mungkin sudah sampai masanya, kerajaan juga merasakan bahawa sudah sampai masanya untuk mereka mula merangka strategi untuk jangka panjang. Jadi saya melihat penglibatan tokoh-tokoh korporat seperti yang disebut tadi itu, salah satu tujuannya adalah untuk merangka strategi jangka panjang yang kemudiannya kita jangka akan dibentangkan dalam rancangan Malaysia ke-12, dan kita harapkan dia akan konsisten dengan aspirasi wawasan kemakmuran bersama 2030 dan sebagainya, Jadi kita ada perancangan 5 tahun ke hadapan, 10 tahun ke hadapan, dan saya rasa penglibatan tokoh-tokoh korporat ini sebahagian daripadanya adalah untuk tujuan itu. Okey, saya juga nak dapat sedikit pandangan lagi daripada Dr. Aida. Kalaulah kita katakan bahawa setakat ini pakej rancangan, pelbagai pakej rancangan ekonomi telah pun diperkenalkan oleh kerajaan, dan sekiranya selepas ini kalau situasi pandemik COVID-19 ini tidak menunjuk sebarang improvement yang meyakinkan, kita masih lagi berada dalam krisis kesihatan yang agak serius, dan kita masih lagi barangkali juga akan menghadapi krisis ekonomi yang semakin mencabar. Apakah secara peribadi Dr. Aida merasakan bahawa mungkin apakah akan ada lagi pakej rancangan ekonomi selepas ini? Ini satu orang kata $10 million question lah, sebab memang sangat sukar untuk kita nak meramal, sebab if you remember kalau Cik Syikawi masih ingat, Datuk masih ingat, hanya beberapa bulan yang lepas kita sudah mencatat single digit, double digit dari segi kadar jangkitan harian, dan pada hari ini 15,000, 16,000, 17,000. Jadi varian-varian dalam virus ini membuatkan perkara ini satu yang amat sukar untuk kita meramal apa yang akan berlaku 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, apatah lagi setahun dari sekarang, Tetapi sebenarnya pandangan saya sendiri lebih berorientasikan pemulihan untuk jangka masa panjang, sebenarnya, kerana saya bersetuju dengan Datuk, kerana pakej-pakej kita banyak yang ialah firefighting mode, dan itu tidak dapat dielakkan, survival mode, firefighting mode memang tak dapat dielakkan, kerana rakyat sekarang sedang begitu tertekan, dengan masalah tekanan emosi, tekanan mental dan sebagainya. Jadi banyak bantuan-bantuan jangka pendek ini memang amat diperlukan pada ketika ini. Tetapi sekiranya everything goes well, insyaAllah if everything goes well, dan kita memasuki fasa keempat pemulihan hujung tahun ini, semakin kita menghampiri hujung tahun ini, insyaAllah fasa keempat, pada waktu itu saya ingin melihat
strategi jangka panjang itu mula diperkenalkan. Rancangan Malaysia ke-12 pada saya sudah sampai masanya lah untuk dibentangkan supaya kita dapat lihat hala tuju pembangunan sosioekonomi negara kita untuk jangka masa panjang. Ini masanya untuk kita menekan reset buttons. Ada banyak reset buttons yang perlu kita push ya. So this is the time. Contohnya saya beri mungkin kalau ada 2-3 minit lagi mungkin saya boleh beri contoh ya. Seperti penghijrahan belia-belia ni yang muda ni daripada luar bandar ke bandar ya. Apabila kurangnya peluang pekerjaan di luar bandar ataupun mungkin bukan kurang pekerjaan tapi kerana tidak ada pendedahan kepada teknologi tertentu, mereka melihat ya sektor-sektor pertanian di luar bandar ini sebagai satu yang kotor, panas, penat dan sebagainya. Jadi dia mereka meninggalkan kawasan luar bandar, berhijrah beramai-ramai ke bandar untuk mencari sesuap nasi di bandar. Nah, apabila mereka sampai di bandar, mereka terperangkap dalam beban hutang ya. Kerana apabila di bandar mereka perlu menyewa tempat tinggal, mereka yang membeli rumah perlu mengambil hutang bank untuk membayar installment rumah, installment kereta, yang menyewa kedai, menyewa premis perniagaan perlu membayar sewa premis yang sangat tinggi ya kepada tuan-tuan punya premis. Jadi pada saya sudah sampai masanya kerajaan membangunkan satu intervensi strategi ya, pelan intervensi untuk mengurangkan kadar migrasi ini ya, penghijrahan daripada luar bandar ke bandar ini dengan memperkenalkan teknologi, mempromosi teknologi yang boleh mengubah minda orang muda ni supaya sektor pertanian ini tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang panas, kotor, tak glamour dan sebagainya ya. Dan saya juga mengharapkan kalau boleh ada strategic intervention for reverse migration. Kalau boleh yang sudah berada di bandar ini, kalau boleh diadakan program-program yang memberi mereka motivasi dan insentif untuk berhijrah semula, balik semula ke luar-luar bandar, ke kampung, ke desa untuk membangunkan tanah-tanah pertanian yang mereka sendiri miliki sejak turun-turun ya. Tanah itu tanah mereka sendiri dan telah terbiar berhektar-hektar, beribu-ribu hektar terbiar begitu saja. Jadi ini masanya untuk kerajaan mereka sesuatu program untuk memotivasi reverse migration ini kalau boleh. Ini harapan saya. Satu harapan yang cukup menarik sebenarnya. Baik, kita ada di penghujung ruang bicara sebenarnya, tinggal lebih kurang 2 ataupun 3 minit saja lagi. Saya suka kembali semula daripada apa yang Datuk sebut di awal program tadi, iaitu kita sedang menghadapi satu krisis, iaitu krisis kesihatan, kita juga menghadapi krisis ekonomi, dan sekarang ini kita menghadapi krisis politik. Apakah krisis politik ini in terms of timingnya sebenarnya mungkin boleh tidak seharusnya dibangkitkan pada ketika ini, ketika kita sedang berjuang untuk menghadapi situasi pandemik COVID-19, ekonomi yang semakin mencabar, tetapi tak tahulah, mungkin Datuk ada pandangan yang tersendiri. Kepada ahli-ahli politik, mungkin bolehkah mereka meredakan krisis politik ini sekurang-kurangnya untuk seketika? Macam soalan penutup ni Datuk. Saya kira pandangan peribadi saya lah, saya menyerulah pemimpin-pemimpin kita. Kita ni telah dalam keadaan yang patutnya kita menimbulkan satu aura, suasana yang positif untuk rakyat berfikir. Kita masih terkurung. Jadi janganlah dibebankan lagi rakyat ni dengan perkara-perkara yang menambah keresahan, kerisauan, menghilangkan keyakinan. Kita perlukan kita perlukan satu kerajaan yang kuat. Ya. Because kerajaan yang kuat, akhirnya kerajaan yang stabil, bukan kuat, stabil, akan dapat melaksanakan apa-apa program yang untuk rakyat.
Ya. Akhirnya kita ni tidak kiralah lapisan pemimpin mana pun, kita harus berfikir bahawa yang pertama untuk negara kita, untuk rakyat, ya, dan semua itu adalah negara kita. Jadi tolonglah beri ketenangan kepada rakyat dan keseluruhan dalam negara kita ini, ya. Itu pandangan peribadi saya lah. Saya perlukan ketenangan sebenarnya. Dan saya juga perlukan keterangan, dan Dr. Aida juga macam Datuk lah perlukan ketenangan. Dan saya cukup gembira sebenarnya dapat bersama-sama dengan kedua-dua tetamu hebat ini, Profesor Madya, Dr. Aida Idris, walaupun pada mulanya ingin balik awal dia kata, tapi kita dapat menahan saja ke penghujung program. Dan terima kasih kepada Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Azali kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini, dan tentunya terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kita di ruang bicara ini. Jangan lupa, kita masih lagi berjuang menentang pandemik COVID-19. Kita belum lagi menang sebenarnya. Jadi ikutilah SOP yang telah ditetapkan, dan seperti yang selalu saya pesan, kita jaga jaga keluarga kita, dan jangan lupa kita jagalah negara kita yang kita cintai ini. Jumpa lagi.